الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat nikmat keberkatan berada di halakah ilmu pada malam ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala bangga dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil yang amat arif Datuk Abbas bin Nordin untuk menyampaikan syarah berkaitan dengan pengajian tauhid. Dengan segala sukacita dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang dihormati kepimpinan Puan Kepimpinan Agama Nur Iman, asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan pengajian kuliah tauhid kita insya-Allah pada malam ini setelah terhenti beberapa ketika kerana memberi laluan kepada kuliah berkaitan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pada saat ini pada waktu ini kita sedang meraihkan sambutan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj di masjid-masjid di surau-surau diadakan majlis-majlis sambutan dengan menghadirkan tuan-tuan guru, para penceramah untuk membicarakan Isra dan Mi'raj dan juga mengambil ibrah ataupun pengajaran. Sedikit sebelum kita masuk bab tauhid ini, sebab Isra dan Mi'raj ni pun ada hubung kait dengan tauhid. Apa hukum kita beriman dengan Isra dan Mi'raj ni? Hukumnya wajib, wajib kita beriman dengan Isra dan Mi'raj. Barang siapa yang mengingkari, kata ulama, barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, iaitu perjalanan bumi, Isra ini perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Para ulama menyatakan barang siapa kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah siapa yang ingkar dengan peristiwa Isra, iaitu perjalanan bumi daripada Makkah ke Baitul Muqaddis, dihukumkan kafir. Siapa yang ingkar, wa'iyazubillah. Dan barang sebab apa dihukumkan kafir? Sebab
peristiwa Isra ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, ila akhir ayat. Dihukumkan kafir siapa yang mengingkari peristiwa Isra. Manakala peristiwa Mi'raj pula daripada Baitul Maqdis naik ke langit, ya, itu dipanggil perjalanan langit ataupun Mi'raj, naik ke atas, ya. Maka para ulama berpandangan yang siapa yang ingkar tidaklah menjadi kafir tetapi menjadi fasik, ya, berdosa, ya, menjadi fasik, ya, sebab peristiwa Mi'raj ini hanya diterangkan ataupun diberi khabar berita oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi martabatnya martabat yang kedua, selepas Al-Quran, hadis, ya. Tidak dihukumkan kafir tetapi fasik, berdosa, ya, berdosa besar, ya. Yang siapa yang mengingkari, tidak mengimani peristiwa Mi'raj, ya. Itu dua hukum yang berbeza, ya. Jadi kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengimani, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Alhamdulillah, kita balik kepada pengajian tauhid kita, ya, iaitu dalam bab ta'alluq, ya. Dan kita telah sentuh sedikit berkaitan dengan ta'alluq qudrat, dan malam ini kita nak masuk ta'alluq sifat iradat. Sebagai ulang kaji, ya, sebab dah lama tinggal ni, ya, 2-3 minggu tertinggal, ya. Apa maksud ta'alluq ni? Ta'alluq ni apa maksud sebenarnya, ya? Ta'alluq ni kalau ikut di dalam kitab-kitab disebut, kalau muka surat 118, ya, merujuk, ya, muka surat 118 paragraf yang ketiga tu, perkataan ta'alluq itu bermaksud sifat tersebut menuntut satu perkara yang lain melebihi daripada sekadar sifat tersebut berada pada zat, ya. Maksudnya begini, ya, contoh sifat kudrat. Sifat kudrat adalah sifat yang wajib, ya, pada zat, ya. Maknanya bila sifat kudrat ini berta'alluq, bukan sekadar sifat kudrat itu berada pada zat sahaja, tetapi menuntut lebih daripada itu. Maksudnya ada fungsinya yang tertentu, ya. Sebab itu dalam bawah tu disebut hal ini bermaksud ta'alluq adalah berfungsi sesuatu sifat selain daripada hakikat keberadaannya pada sesuatu zat, ya. Beradanya sifat kudrat pada zat, ya, seperti sifat kudrat. Sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala serta berfungsi pula, ya, untuk mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu makhluk dengan sifat kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ta'alluq sifat kudrat ini bukan sekadar kudrat itu, sifat kudrat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala tetapi dia ada fungsinya, ya. Fungsi sifat kudrat seperti mengadakan, ya, meniadakan, ya, melakukan ataupun tidak melakukan, ya, menciptakan ataupun tidak menciptakan. Ini ta'alluq sifat kudrat, ya. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ta'alluq, ya. Maknanya dia ada fungsi dia, ya. Selain dia berada, sifat kudrat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, ia juga berfungsi, ya, menjalankan fungsinya. Itu yang disebut ta'alluq tadi tu, ya. Jadi hadir balik kepada ta'alluq, kita balik kepada ta'alluq sifat kudrat. Apa maksud ta'alluq sifat kudrat ini, ya? Saya dah terangkan dalam kuliah yang lepas, ya, mungkin kita tak ingat dah, ya. Ta'alluq sifat kudrat ini para ulama tauhid membahagikan kepada dua bahagian, ya. Dua bahagian iaitu ta'alluq saluhi qadim dan juga ta'alluq tanjizi hadis, ya. Ta'alluq saluhi qadim dan juga ta'alluq tanjizi hadis, ya. Berbeza dengan
Ni benda teknikal ni payah sikit nak faham. Dia berbeza dengan sifat iradat. Sifat iradat ta'alluqnya dipecah kepada 3 bahagian. Ada ta'alluq saluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Itu sifat iradat. Ada 3 ta'alluq dia. Kenapa berbeza? Saya terangkan sedikit, ya. Dalam ta'alluq sifat kudrat ini, dia ada 2 sahaja, iaitu ta'alluq saluhi qadim. Apa maksud saluhi qadim? Apa maksud saluhi? Saluhi ni asal perkataan salaha, bahasa Arab. Apa maksud salaha? Yang baik, yang patut, yang selayaknya, ya. Qadim, sedia kala lah, ya. Maknanya bila sebut ta'alluq saluhi qadim, iaitu ta'alluq yang telah sedia kala, ya, yang patut bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang selayaknya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila berlakunya qadim, ya, qadim, ataupun sejak sedia kala dulu, ya. Sejak sedia kala, sebelum dijadikan. Apa maksud qadim? Ya, sebelum makhluk dijadikanlah, ya. Sebelum makhluk dijadikan lagi, ya. Itu qadim, ya. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qadim, sedia kala, ya, yang asalnya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, ya. Kemudian dengan kudrat dan iradatnya barulah diciptakan makhluk alam ini, ya, yang selain daripada Allah. Makhluk yang mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, apa dia? Yang mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ya, dengan kudratnya. Allah Taala menciptakan mula-mula adalah nur Nabi kita, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah, ya, diciptakan makhluk-makhluk yang lain, ya. Diciptakan qalam, diciptakan arash, ya. Jadi balik kepada ta'alluq tadi, ta'alluq kudrat pecahnya 2, iaitu ta'alluq saluhi qadim, ya. Ta'alluq kudrat saluhi qadim iaitu ketentuan yang patut, ya, dan layak sejak azali, ya. Sejak azali lagi, ya, telah ada, ya, sebab sesuatu yang, ya, berlaku, ya. Kita ambil contoh mudah nak faham lah. Kita ambil contoh yang saya beri, contoh yang lepas, ya. Gempa bumi, ya, gempa bumi di Turki, ya, berlaku bila? Lebih kurang 15 hari yang lepas, ya. 10 hari, 12 hari yang lepas lebih kurang, ya. Hampir 2 minggu lah dah, ya. Gempa bumi di Turki berlaku. Berlaku ni dengan sebab apa? Dengan sebab kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku tak gempa bumi di Turki kalau tak ada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala? Tak berlaku. Tak akan berlaku melainkan dengan kudrat. Itulah ta'alluq sifat kudrat tu, ya. Fungsi sifat kudrat tu menjadikan berlakunya gempa bumi di Turki. Bila berlaku? Lebih kurang 12 hari yang lepas, ya. Berlaku 12 hari yang lepas itulah yang kita panggil ta'alluq tanjizi qadim. Pelaksanaan kejadian, ya, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang baharu, ya, sebab baharu berlaku, ya. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi? Pelaksanaan. Tanjizi hadis, silap, ya, bukan qadim. Tanjizi hadis, pelaksanaan bila baharu, ya, baru kejadian itu baru berlaku pada hari kejadian yang sebenar. Ta'alluq saluhi qadim tadi, ya, bila yang Allah Taala, ya, ketentuan berlakunya gempa bumi tadi ni, bila Allah Taala tetapkan,
Bukan 12 hari yang lepas, tetapi itu yang kita panggil saluhi qadim, yang patut dan layak, yang nescaya akan berlaku, tetap akan berlaku, tetapi ketentuannya telah wujud sejak azali lagi. Itu yang kita panggil qadim tadi tu. Saluhi qadim, ta'alluq saluhi qadim. Ya. Dia sebab ya kejadian tadi baharu, ya. Penentuannya qadim, ya. Sejak sedia kala, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sejak sedia kala lagi, ya. Qadim lagi, ya. Itu yang kita, bila kita bagi misal macam tu, saya harap kita boleh tangkap lah, boleh faham, ya. Jadi dia ada dua saja, ya, dalam ta'alluq qudrat ini, ya. Ada dua pecahan, ya. Ada dua pecahan. Yang pertama tadi ta'alluq saluhi qadim, ya. Kemudian hari kejadian, ya, maka berlakulah ta'alluq tanjizi hadis. Kenapa tak ada ta'alluq tanjizi qadim, ya? Dalam sifat kudarat ni, berbanding dengan sifat iradat, ada ta'alluq, dipanggil juga ta'alluq tanjizi hadis. Nanti kita bincang bab sifat iradat ni, saya terangkan, ya. Bagi nak kita faham Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya, telah merancang, maknanya, ya, merancang sifat kudratnya sejak bila? Sejak azali lagi, ya. Nak berlakunya gempa bumi di Turki ni bukan baru sebulan dua ni Allah Taala merancang, ya, dalam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sejak azali lagi, ya, sejak qadim lagi, ya, sejak sedia kala lagi, ya. Jadi itu yang qadim. Berlakunya gempa bumi itu kejadian yang baharu, ya. Jadi pelaksanaan kejadian gempa bumi ataupun apa-apa yang berlaku pada hari ini, yang terjadi pada hari ini, ya, termasuklah kejadian kejadian langit, bumi, kejadian manusia, haiwan tumbuhan, semuanya kejadian yang baharu, ya. Sebab itu tak ada, bagi sifat kudrat ni tak ada kejadian yang qadim tadi ni, tak ada, ya. Tak ada dinamakan ta'alluq tanjizi qadim, tak ada. Sebab semua kejadian makhluk ni semuanya adalah sifatnya baharu, ya. Sebab itu dipecah kepada dua sahaja, ya. Okey. Kemudian kita sambung kepada ta'alluq iradat. Saya harap dah boleh nampak dah sikit, ya, bila saya bagi contoh tadi ni. Ta'alluq sifat iradat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat 122, ya. Setelah kita memahami, tadi kita ulang kaji yang lepas, ya, dan saya bagi misalan tadi, mudah-mudahan kita boleh faham, ya. Kita sambung muka surat 122, ta'alluq iradat. Ta'alluq sifat iradat. Bab ta'alluq ni memang dia teknikal sedikit, ya. Kena fokus, insya-Allah boleh faham. Setelah kita memahami ta'alluq sifat kudrat, maka kita perlu memahami juga segala ta'alluq bagi sifat iradat. Secara umum ta'alluq sifat iradat ini terbahagi kepada 3. Saya sebut tadi sifat kudrat 2, tapi sifat iradat ta'alluqnya terbahagi kepada 3, dipecah 3, iaitu yang pertama ta'alluq saluhi qadim, yang patut dan layak sejak azali, penentuan kehendak dan ketentuan Allah yang patut dan layak sejak azali lagi, ya. Yang kedua ta'alluq tanjizi qadim, pelaksanaan yang dahulu, yang qadim, ya, tak berlaku lagi, ya, tetapi disebut pelaksanaan yang dahulu, ya. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan hanya berlaku sekarang, tetapi dahulu lagi telah berlaku, ya.
Itu maksudnya, ya. Ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi ni bukan hanya sifat, ya, Allah Taala bersifat iradat, berkehendak. Apa maksud bersifat iradat juga? Menentukan. Ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berlaku, ya, pelaksanaannya dahulu lagi, bukan baru sekarang Allah Taala ni berkehendak. Itu maksudnya, ya, ta'alluq tanjizi qadim tadi. Yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis, pelaksanaan yang baharu, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berlakulah gempa bumi di Turki pada baru-baru ini. Itu pelaksanaannya yang baharu, ya, mengikut ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan bila? Sejak azali, sejak dahulu lagi, ya, sejak qadim lagi. Yang pertama, kita tengok satu-satu, ya. Yang pertama, ta'alluq saluhi qadim bermaksud patut dan layak. Ke surat 123, ya, siapa yang ada buku, ya. Ta'alluq saluhi qadim bermaksud patut dan layak sejak azali lagi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menentukan setiap makhluk dengan salah satu daripada 6 perkara yang berlawanan. Al-mumkinat, al-mutaqabilat, ya. Seperti tinggi atau rendah, putih atau hitam, lelaki atau perempuan, utara atau selatan, ya. Ni yang 6 perkara yang dulu kita sebut dulu ni. Apa dia 6 perkara tu? Yang 6 perkara dulu ni, ya, sama ada wujud ataupun tak wujud, warna, masa, tempat, arah, qadar. Itu 6 perkara dulu ni, ya. Ini panggil al-mumkinat al-mutaqabilat as-sittah, 6 perkara mungkin, ya, yang berlawanan. Kalau tak tinggi, rendah lah. Itu maksudnya. Kehendak ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni dalam penciptaan dia. Kalau tak besar, kecil. Kalau tak tinggi, rendah. Kalau tak putih, hitam. Kalau tak lelaki, perempuan. Kalau tak jantan, betina, ya. Kalau tak berlaku di utara, di selatan. Kalau tak berlaku di barat, di timur, ya. Begitulah, ya. Dia berlawanan. Sama ada putih atau sama ada sebaliknya tadi tu, ya. Begitulah, mengikut kadarnya yang tertentu, ya. Panjang pendek, ya. Tinggi rendah, berat ringan, ya, termasuk semua tu, ya. Jadi hal ini kerana ketika fasa saluhi qadim ini, keadaan makhluk dengan salah satu daripada al-mumkinat al-mutaqabilat masih tidak ditentukan lagi, ya. Maksudnya di sini, waktu dalam tempoh fasa ta'alluq saluhi qadim tadi ni, Allah Ta'ala telah berkehendak dan menentukan, ya, nak menciptakan ataupun mengadakan, ataupun melakukan satu perkara tadi ni adalah berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum ditentukan lagi dia punya ciri-ciri dia tu, khususiah dia tadi ni. Panjang ke pendek ke tadi tu belum ditentukan lagi. Putih ke hitam, ringan ke berat, ya. Belum, tetapi telah berlaku kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi tu, telah berlaku. Kalau mudah cerita beginilah maknanya, kalau saya nak misalkan dalam tapi mungkin tak berapa tepat, ya, sebab ini kita misal, saya nak bagi contoh supaya kita mudah faham sahaja, ya. Wa na'iyyazubillah, mudah-mudahan kita dapat tangkaplah, ya. Contoh, nak buat rumah, ya. Nak buat rumah, ya. Kita berkehendak ataupun kita berniat nak buat sebiji rumah, ya. Tapi belum tentukan lagi, ya, belum tentukan lagi rumah tu nak besar mana, berapa buah bilik, berapa tingkat,
Nampak ya? Berapa bilik airnya, belum lagi, tapi baru berkehendak. Tapi kita dah ada dah tu kehendak tu. Ketentuan tu memang nak buat. Kalau boleh saya misalkan ta'alluq salihi qadim tadi, begitulah ya. Itulah dia yang kalau boleh untuk mudah kita faham. Maknanya Allah Ta'ala dah berkehendak dah. Dah menentukan nak buat, nak sama ada nak menciptakan sesuatu makhluk, sama ada nak menciptakan manusia ataupun haiwan dan sebagainya, telah. Bila? Qadim. Sedia kala dulu lagi. Sedia kala dulu lagi. Itu beza kita pula dia, makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ta'alluq tanjizi qadim. Bermaksud pelaksanaan yang dahulu. Umpama buat rumah tadi ni. Mula-mula tadi berkehendak dan kita dah menentukan nak buat rumah. Kemudian bila dah tentu nak buat rumah ni, dibuatnya pelan. Pelan kan? Diupah pelukis pelan. Buat pelan rumah. Berapa tingkat. Pattern dia, pattern corak Melayu ke, rumah orang putih ke, ya? Ataupun corak Minangkabau ke. Itu baru dimasuk dalam pelan. Ya, pelan rumah tadi, dilukis pelan tu. Dah buat rumah ke belum? Belum lagi. Ya. Itu nak bagi misalan, contohlah. Contoh fasa ta'alluq tanjizi qadim tadi. Bila? Dulu ni. Kalau Allah SWT maknanya sejak qadim lagi. Ditentukan dengan kehendak Allah Subhanahu Taala tu nak jadikan manusia yang bernama sipulan bin sipulan ni, berapa tinggi dia. Tu dah siap dah dia punya rangka bentuk dia. Seolah-olah begitulah ya. Dah ditentukan lelaki ke perempuan, dah lahir ke belum? Belum lahir lagi. Qadiman, sedia kala, sejak sedia kala lagi telah Allah Ta'ala. Ini yang sebab itu dipanggil sejak azali tu. Itulah dia ya. Ketentuan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Ta'ala tu telah berlaku sejak azali lagi. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi qadim tadi ni ya. Ta'alluq tanjizi qadim bermaksud pelaksanaan yang dahulu sebelum makhluk tersebut dijadikan ya. Hal ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan dengan salah satu daripada al-mumkinat al-mutaqabilat sitah tadi ni ya. Seperti Allah Ta'ala menentukan makhluk tersebut putih atau hitam, tinggi atau rendah ya, lahirnya atau kejadiannya di mana, utara ke selatan dan lain-lain tadi ni ya. Apabila Allah Azza wa Jalla menentukan dengan sifat iradatnya seseorang itu berkulit putih, maka ternafilah dia berkulit hitam. Jika Allah Ta'ala menentukan seseorang itu tinggi, maka ternafilah dia seorang yang pendek dan seterusnya. Ini ketentuan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sejak sedia kala dahulu, sejak azali lagi ya. Dalam fasa ini makhluk belum lagi diciptakan, namun ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berlaku. Macam misalan saya beri tadi, rumah dah buat ke belum? Belum buat lagi, baru sekadar pelan saja dah siap. Itu mudah kita faham begitu ya. Boleh saya ingat mudah kita faham begitu. Itu fasa ta'alluq tanjizi qadim. Bila? Sejak azali dulu lagi Allah dah tentukan ya, dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ta'alluq tanjizi hadis ya. Ini baru pelaksanaan yang baru, pelaksanaan yang sebenar berlaku. Sebahagian ulama usuluddin menambah bahagian yang ketiga ini, iaitu ta'alluq tanjizi hadis. Menurut pendapat yang tahqiq ya, iaitu pendapat yang telah disaring oleh para ulama, hal ini bukanlah ta'alluq tanjizi hadis sebagaimana disebutkan, namun ia adalah merealisasikan apa yang ada pada ta'alluq tanjizi qadim. Ya, maksudnya apa? Pelaksanaan kepada perancangan ataupun kehendak ataupun ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Bila Allah Ta'ala tentukan? Sejak azali, qadim tadi ya. Tanjizi qadim tadi ya, dah ditentukan ya.
Jadi fasa yang ketiga ini ta'alluq tanjizi hadis, iaitu pelaksanaan sebenar, kejadian sebenar yang ini yang baharu yang berlaku. Ya. Kalau ditakdirkan kita lahir 1 bulan 1 tahun 70 contohnya. Itulah tanjizi hadisnya, kita lahir itulah. Bila ditentukan tarikh kelahiran tu? Sejak azali lagi. Ya, yang tadi ni, tanjizi qadim tadi ni. Ya. Jadi saya ingat boleh nampak dah rasanya, ya. Sekurang-kurangnya kita dah saya haraplah, ya, pada anggapan saya kita dah nampak sedikit bagaimana pembahagian ta'alluq tadi ni, ya, di mana ta'alluq yang azali, yang qadim tadi dengan ta'alluq tanjizi hadis, ya. Sekurang-kurangnya kita faham begitu, ya. Bagaimana dalam ta'alluq sifat iradat ini, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu memang telah ditetapkan, ya, memang telah ditetapkan sejak azali lagi. Ya, yang berlaku sekarang ini, yang berlaku gempa bumi di Turki itu, ya, dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala memanglah baru berlaku sekarang, tetapi ya, ketentuannya telah berlaku sejak azali lagi, ya. Dalil, dalil bagi sifat kudurat, ya. Apa faedah kita faham ni, ya, hadirin hadirat sekalian? Bila kita faham ta'alluq kudurat, ta'alluq iradat, apa faedah sebenarnya kita faham? Allah Ta'ala dah tentukan dah. Ya, kudurat dan iradat Allah Subhanahu wa taala ini telah ditentukan sejak azali. Ya. Baru sekarang ataupun baru-baru ni ataupun kejadian sebenar yang berlaku, yang baharu ini baru berlaku. Apa faedah kita faham? Ya. Ta'alluq ni kita dapat faham, ya, kita nak guna kefahaman kita ni dalam kehidupan kita. Bila kita faham sesuatu itu tidak berlaku tanpa kehendak dan kudurat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kudurat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah akan datang sifat redha kita. Sifat redha, berserah kita kepada Allah yang Maha Kuasa, ya, redha kita dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita puas dah usaha, ya. Kita puas dah usaha dah, tapi masih susah lagi contohnya. Sebab apa? Itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kudurat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin Allah Taala nak kita terus berusaha, ya. Terus berusaha. Mungkin suatu hari nanti, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, ya, kita akan hidup dengan lebih senang, ya. Berkat usaha dan juga ikhtiar kita. Itu kita nak pegang ni. Ya, kita nak pegang bila kita faham tidak berlaku sesuatu perkara tanpa kudurat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tak berlaku, tak akan berlaku, ya. Bila kita faham begitu, kita faham itulah qada dan qadar, ya, ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada dalil, ya, muka surat 124, dalil bagi sifat kudurat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alul lima yurid, ya. Yang tadi surah Al-Baqarah dan juga yang kedua surah Al-Buruj, ya. Yang bermaksud yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Allah buat apa yang dia hendak, ya. Sekejap, ya, azan di surau. Kita berhenti sekejap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sya'na Muhammad Rasul. Sya'na Muhammad Rasul. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا المسألة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. InsyaAllah kita sambung balik semula, ya. Berkaitan dengan dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Hadis Nabi SAW riwayat Abi Daud, ya. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dalam baris tu salah, ya. Ya, tengok siapa yang ada buku tu. Hadis tu, ya. Ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bukan a'lam, i'lam. Itu fi'il amar, i'lam. Hamzah tu sepatutnya baris bawah, ya. Betul kan, ya? I'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud apa yang Allah Ta'ala telah kehendaki pasti berlaku dan apa yang Allah Ta'ala tidak menghendaki pasti tidak akan berlaku. Ketahuilah, ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, ya. Boleh, ya, tadi, ya, betulkan baris tadi, ya, hadis tadi tu, ya. Boleh, ya. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bukan a'lam, ya. Bagi i'lam, ya. I'lam anna Allah. I'lam tu makna ketahuilah olehmu, ya. I'lam anna hamzah alif tu baris bawah, ya. Mungkin salah, silap cetak, ya. Ini hadis dan juga ayat Quran, ya, pada muka surat 125 ni menjadi dalil kepada ketentuan, ya, kuasa, kudrat dan juga iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga dalil ijma', ya, muka surat 126, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahawa sesungguhnya Allah itu bersifat kudrat dan iradat, ya. Peringatan, tanbihun, ya. Tanbihun ataupun peringatan. Muka surat 126. Berdasarkan keterangan tentang kudrat dan iradat serta ta'alluq-ta'alluqnya, maka timbul persoalan, adakah Allah Azza wa Jalla menciptakan segala makhluk dengan kaifiat saluhi qadim, tanjizi qadim, qabdah, ya. Qabdah saya dah cerita dulu, kan. Dan tanjizi hadis. Hal ini dijelaskan di dalam kitab-kitab Usuluddin bahawa kaifiat menciptakan makhluk itu hanyalah diketahui oleh Allah sahaja. Adapun kaifiat yang dinyatakan dalam perbahasan ta'alluq hanyalah menurut perbahasan secara akli yang difahami berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi apa maksud peringatan di sini, hadirin hadirat sekalian, ya? Yang nak diterangkan oleh Al-Imam As-Sanusi dalam kitab ni, ya, syarah, ya, dalam matan Umul Barahin yang disyarah ini, ya. Kenapa ada fasa-fasa ini, ya? Fasa-fasa ada ta'alluq saluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis, ada qabdah pula, ya, ada ta'alluq tanjizi hadis, ya. Adakah
ini cara Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Ini disebut dalam kitab ini, disyarah di sini bahawa bagaimana Allah menciptakan makhluk itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan fasa-fasa tadi ni, fasa saluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis, kemudian ada di sana pula qabdah, hanyalah sebagai untuk kita belajar, supaya kita faham melalui akal, kalau tidak kita tak faham. Contoh tadi ni, kalau tak ada istilah tadi ni, yang mana qadim, yang mana hadis, yang mana baharu, yang mana qadim, payah kita nak faham. Contoh tadi, gempa bumi di Turki, bila berlaku lebih kurang 12 hari yang lepas, 12 hari yang lepas, lebih kurang. Tapi ketentuan Allahnya berlaku bila? Qadim, sejak azali lagi. Itu yang kita nak faham, memudahkan kita faham dan belajar. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan menjadikan gempa itu berlaku, Allahu a'lam jawabnya. Mungkin kajian sains tu adalah kan, kesimpulan kajian ahli sains macam mana gempa bumi itu boleh berlaku, dan hari ni pula macam-macam teori, kalau kita baca dalam internet dan sebagainya, pandangan beberapa orang asatizah kita, sampaikan pada ada yang berpandangan cuaca ni pun boleh diubah dengan teknologi, itu yang berlaku gempa bumi, untuk memusnahkan sesebuah negara. Itu wallahu a'lam. Jadi kita yang mengaji bab tauhid ni, itu kita pulangkan kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pulangkan kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya bagaimana Allah menciptakan, mengadakan, menjadikan, melakukan sesuatu itu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang tahu hakikat sebenarnya. Yang kita wajib beriman, memang itulah kudrat dan juga iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istilah-istilah pembahagian tadi untuk memudahkan kita faham, disebut tu perbahasan secara akal, memudahkan kita faham, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Muka surat 127, perbincangan yang berkait dengan dua sifat ini, kudrat dan iradat tadi, sebenarnya menjawab beberapa persoalan yang merungkai masalah af'alul ibad. Tulisan Melayunya tu af'al al-ibad. Kalau bahasa Arabnya af'alul ibad. Jadi kadang-kadang tulis Rumi ni tak berapa tepat. Kalau almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa ni, dia tak apa berkenan ni. Arab ditulis Melayu ni. Terutama ayat Quran langsung dia kata haram hukum dia. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa, pondok di Sik Kedah tu, yang ketika dia meninggal, rasanya bukan ribuan lagi, bukan puluh ribu, saya ingat lebih 100,000 orang hadir waktu beliau meninggal, meninggal dunia. Jadi perbincangan yang berkait dengan dua sifat ini sebenarnya menjawab beberapa persoalan yang merungkai masalah af'alul ibad. Apa maksud af'alul ibad? Iaitu perbuatan hamba, perbuatan kita sebagai makhluk. Dalam persoalan ini terdapat tiga golongan yang mendominasi. Ni tiga pahaman lah. Golongan i'tiqad, iaitu Qadariyah, Ahlus Sunnah dan Jabariyah. Tiga golongan. Tiga golongan ini mudah kita faham insya-Allah. Fahaman Qadariyah adalah fahaman yang melampau sehingga menisbahkan segala perbuatan hamba terhadap pelakunya, sedangkan fahaman Jabariyah menisbahkan perbuatan hamba itu 100% kepada Allah. Apa fahaman Qadariyah ni mudah kita faham? Dia mengaku dialah yang makan,
dialah yang berusaha cari duit, ya, dialah, dia semua dia mengaku dia perbuatan hamba, ya. Dia menisbahkan semua perbuatan manusia ini atas ikhtiar manusia itu sendiri. Itu dia tak sangkutkan ataupun tidak menyandarkan hakikatnya itu adalah dengan izin Allah Ta'ala juga. Betul kita makan, kita yang angkat tangan, kita yang suap. Kalau tak dengan izin Allah, masuk tak nasi dalam mulut? Ya. Ya. Ada tak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita nak makan, nak masuk mulut dah terlepas? Ada tak? Nampak tak? Terlepas makanan tu kan? Maknanya Allah tak izin masuk dalam mulut. Ya. Betul lah kita yang ikhtiar. Ya. Ada kan kejadian yang itu sebenarnya mungkin peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat kita je. Ya, ingat kitalah busa, kitalah yang pandai, kitalah yang buatnya. Ya. Ini semuanya dengan izin Allah. Ini qadariyah, dia mengaku begitu. I'tiqad qadariyah ni maknanya dia sandarkan kepada diri dia sendiri. Ya. Dialah yang usaha, dialah yang begitu. Semuanya dia. Ya. Ini qadariyah, fahaman yang melampau. Kemudian fahaman jabariyah ni pun melampau juga. Menisbahkan perbuatan hamba 100% kepada Allah. Semuanya Allah. Makan Allah, minum Allah. Ya. Seolah-olah manusia ni hanya seperti pelakon sahaja. Ya. Seperti dalam kitab-kitab yang lain disebut seperti kapas, ya, di awang-awangan, di mana ditiup angin, di situlah dia pergi. Ya. Dia seolah tak ada daya upaya langsung, tak ada ikhtiar langsung. Ya. Semuanya Allah. Ya. Ini pun fahaman yang melampau juga. Ya. Kita fahaman, kita tengok, ya, fahaman yang tengah-tengah tu. Ya, muka surat 127. Fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah menelusuri di antara dua fahaman yang melampau itu, iaitu segala perbuatan hamba itu zahirnya daripada hamba itu sendiri, sedangkan hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil yang tengah-tengah. Ini kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Betul lah zahirnya kita yang ikhtiar, kita yang usaha cari rezeki. Ya, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengurniakan, yang mengizinkan, yang memberikan. Ya. Ini kita ambil i'tiqad yang tengah-tengah. Ya. Namun perlu diingat, sikap Ahlus Sunnah dalam mendepani fahaman ini adalah tidak mudah mengkafirkan apa jua fahaman yang didapati kontra dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita kalau seboleh-bolehnya, ya, jangan mudah-mudahlah. Ya. Kita nampak orang tu tak sepahaman dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nak hukumkan orang tu kafir terus. Ya. Wal'iyazbillah. Jangan. Ya. Ini nasihat daripada kitab ini. Ya. Kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita berhati-hatilah. Ya. Kesimpulan, setiap mukallaf wajib meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat kudrat dan iradat. Sifat kudrat dan iradat termasuk dalam kategori sifat-sifat ma'ani yang 7. Ya. Kita baru baca 2, kudrat, iradat. Ya. Sifat ini hanya bertakluk kepada perkara yang mungkin sahaja, ya, yang berkait dengan mumkinat sahaja, ya, dan bukan kepada perkara yang wajib dan mustahil. Apa mumkinat yang harus ada ataupun tiada. Ya. Kita lah makhluk ni. Kita ni wajib ada ke? Harus ada. Kita ni harus saja ada. Ya. Boleh Allah Ta'ala nak tiadakan. Ya. Wajib hidup ke kita ni? Wajib hidup ke ataupun harus hidup? Kita ni harus saja hukumnya hidup. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh matikan. Itu maksud mungkin itu. Mumkinat. Mumkinat ni jamak dia. Ya, ataupun plural dia mumkinat. Ya, dia punya apa dia? Asal dia mungkin. Perkara yang mungkin. Kita ni mungkin lah. Maknanya ni perkataan Arab yang dimelayukan. Kita mungkin lah. Mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin wujud, mungkin tidak. Mungkin hidup, mungkin tidak. Ya? Mungkin sahaja. Maknanya
pada bila-bila masa kita boleh dimatikan. Ya. Banyaklah kita boleh ambil misal, ya. Sebab apa kita mungkin saja ada? Sebab apa? Dulu kita pun tak ada. Saya tahun ni umur menjangkau 55 tahun. 60 tahun dulu saya pun tak ada lagi. Itu kita panggil mungkinat saja, mungkin ada saja, bukan wajib. Bukan wajib Allah mengadakan. Ya. Kita itu bukan wajib, ya. Dan bukan mustahil Allah Taala nak mengadakan, ya. Itu adalah kuasa. Ini yang kita faham dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang kepada kuasa, ya, ataupun kudrat, dan juga terpulang kepada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya ingat saya berhenti di situ dulu. Kalau ada soalan, insya-Allah dalam kuliah akan datang kita masuk sifat ilmu, ya. Sifat ilmu. Sifat ilmu ni pun ada ta'alluq dia, nanti insya-Allah kita bincangkan, ya. Jadi saya kalau ada 1-2 soalan, insya-Allah bolehlah kita bincang. Kalau boleh saya jawab. Puan Maimunah, sila. Angkat tangannya. Silakan Puan Maimunah, soalan. Puan Maimunah tak tekan ni suara agaknya ni. Dia tak klik apa ni. Tak ada, ya? Ya, Puan tak ada. Maimunah. Ya, Puan, sila. Ya, sila. Maaf. Ya, tentang ta'alluq iradah. Yang pertama, yang Arif ada menyatakan tentang ianya sudah terancang, ya. Allah yang maha mengetahui. Tapi pelaksa itu ala umpama plan. Ya, planning macam kita nak buat rumah. Kedua, pelaksanaan jadinya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi di samping itu ia dipengaruhi pelbagai-bagai faktor. Tetapi di situ juga ada faktor lain yang memungkinkan, ya, mungkin menjadi kurang atau tidak, dan ada faktor-faktor yang mungkin terjadi tetapi tidak diredai Allah. Saya ada membaca itu. Jadi boleh tak diterangkan tentang perkara itu? Mana yang tidak diredai? Sebab kalau macam itu seumpama kejadian itu gempa, ya, itu memang terjadi, itu kita kena reda lah, ya. Sewajarnya kita reda. Tetapi tentang penginiayaan itu suatu yang memang kita kadang-kadang tidak menyangka, tapi kita menghadapi dan kita juga kena reda. Jadi di situ bagaimana, ya, ada, dan tapi Allah menyediakan kita pelbagai persediaan doa lah, usaha, ya. Bagaimana, ya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Maimunah yang bertanya, ya. Payah soalan ni nak jawab. Dia beginilah, ya. Tadi ada satu istilah yang saya sebut tadi, dipanggil qabdah. Qabdah. Apa maksud qabdah? Qabdah ini iaitu Allah menilik perbuatan kita, ataupun kita ini dalam genggaman dan tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu ni sekarang ni bagaimana Allah Ta'ala menilik kita. Bukan sekarang Allah Ta'ala menilik kita ni, daripada dulu, daripada azali lagi. Ya, walaupun kita Allah Ta'ala zahirkan sekarang ke dunia, Allah dah tahu dah sifat-sifat kita ni. Sipulan bin sipulan ni, sifat dia macam mana. Orangnya sabar ke tak sabar, berapa banyak dia berdoa sehari semalam, ya, sejauh mana ikhtiar dan usaha dia. Ini yang Allah Ta'ala tilik. Ya, itu dipanggil qabdah tadi tu. Sebab itu ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan la yuraddul qada illa bid-du'a. Ya, tidak berubah pelaksanaan qada tadi ni. Tanjizi hadis tadi ni, pelaksanaan yang baharu tadi ni tak berubah. Qada
ketentuan Allah SWT berubah kecuali dengan doa. Ya, dengan doa. Berlaku tetap berlaku. Ya, tetapi maknanya berlakunya itu contoh tadi ni. Ya. Dalam kitab Risalatul Tauhid ada diberi contoh. Ya, contoh bagaimana Allah menilik seorang itu mungkin dengan usahanya yang lebih. Ya, rezeki tetaplah Allah Ta'ala beri rezeki. Ya, tetapi Allah Ta'ala tilik pula usaha dia, doa dia yang bersungguh-sungguh, tawakalnya kepada Allah. Rezekinya itu ditambah mungkin daripada RM1 jadi RM2. Ini seolah-olah begitu. Ya. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Ini terpulang kepada, balik juga terpulang kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini panggil qabdah tadi ni. Ya. Boleh dapat sikit kot saya bagi gambaran begitu. Ya, saya faham. Saya faham. Bolehlah kita kiaskan dengan perkara yang lain tu. Begitu juga contohnya apa yang masuk tadi ni tentang pelaksanaan tadi ni, ada kadang-kadang ada sedikit perubahan ya, macam Puan Maimunah sebut tadi ni kan, dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ni. Salah satunya doa lah. Doa, ikhtiar, ya, sebab itu sebab kita pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala takdirkan kita. Contohnya Allah Ta'ala takdirkan kita accident, ya, accident, ya, contoh Allah Ta'ala takdirkan kita. Memanglah accident tu kita akan hadapi, akan berlaku, tetapi mungkin disebabkan dengan barakah doa kita, ikhtiar kita. Contohnya lah, ya, contoh ni saya pun terfikir-fikir juga sebab saya pun pernah mengalami accident ni. 2016 saya terlibat dengan accident di Putrajaya, ya, naik motor masa tu, ya. Tapi saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kepala saya selamat, ya. Saya walaupun saya dikabarkan lah, orang yang nampak lah, dikabarkan orang saya dilanggar, kemudian melambung, ya, kemudian terhempas, topi keledar tu pecah, ya, pecah bukan pecah berderai lah, ya, pecah ni retak lah, ya. Tapi alhamdulillah mungkin sebab ikhtiar kita, topi keledar tu diikat dengan kemas, dan topi keledar itu pula bukanlah jenis yang murah sangat. Agak baik jugalah, ya. Alhamdulillah kepala tak cedera, ya. Kepala tak cedera dan walaupun patah riuk, tapi alhamdulillah dah. Allah Ta'ala selamatkan lagi, ya. Itu mungkin itu balik kepada ni, itu sebab itu terpanggil tadi dia dalam qabdah ataupun dalam tilikan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berkat doa kita, nak naik kenderaan kita baca doa, dengan ikhtiar kita, topi keledar ikat kemas, ya. Itu faktor-faktor yang Puan Maimunah tadi ni, ya. Cuma pelaksanaannya tu akan balik jugalah. Itu terpulang kepada ihsan dan kehendak Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni maknanya kalau ikut qabdah tadi ni, dalam kita mengaji tauhid ni, qabdah ni ada banyak fasa. Ya, antara fasa tanjizi salahi qadim tadi dengan tanjizi hadis ni, ada fasa qabdah dia. Antara kita hidup, Allah Ta'ala hidupkan kita sampai kita mati pun ada fasa qabdah dia. Antara dalam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk dalam alam barzah sampai nak dibangkitkan di padang mahsyar pun, itu ada qabdah dia dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, ya. Ini mungkin di sana lah, ya, di sana kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah mungkin akan jadi beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi ihsan dia kepada kita, berubah qada kita.
ya, patutnya kita diseksa, dilepaskan kita daripada seksa kubur umpamanya, ya. Itu kalau kita baca dalam bab qabdah tadi ni. Itu yang sebenarnya kita sentiasa, ya, bila kita faham itu adalah takdir kehendak Allah Subhanahu taala, tetapi kita di sana Allah Taala beri kita usaha dan ikhtiar. Usaha, ikhtiar yang bersungguh-sungguh, berdoa bersungguh-sungguh, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala gulungkan kita di kalangan orang-orang yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sedikit pencerahan itu dapat kita sama-sama ambil faham, insya-Allah. Saya ingat saya mau tanya tentang apa itu pelaksanaan itu memang grant by Allah, itu tetapi tidak semuanya Allah reda. Di situ saya ada persoalan. Tu tak berapa faham saya soalan tu, Puan. Ya, begini ya, umpama kalau orang itu menyayai, alright, itu memang Allah memberi kebenaran, tetapinya ianya bukan satu yang Allah reda. Itu yang saya dengar. Tapi saya tidak begitu dalam kepahaman yang begitu sama-sama. Boleh terangkan? Yang tu saya ingat saya tangguh dululah kot, ya. Itu satu perbincangan yang panjang juga. InsyaAllah nanti ingatkan saya dalam kuliah akan datang, ya. Kalau saya cerita ni dia agak-agak panjang juga perbahasan tu, ya. Berkaitan dengan perkara adakah semua perkara yang baik saja Allah Ta'ala redha, ya. Pada perkara yang tak baik adakah Allah Ta'ala tak redha. Ini perbahasan yang panjang. Saya mohon maaf nanti saya ingat, takutkan saya beri pencerahan tak sampai maksud, ya. Jadi saya mohon tangguh dulu yang tu, ya. InsyaAllah. Saya mohon berhenti di sini dulu. Okey, insyaAllah. Puan Maimunah jangan lupa, ya, teruskan bersama dengan yang Arif. Bagus soalan tu, soalan aras tinggi tu kebat. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, pengajian tauhid kita pada malam ini bersama dengan Yang Bahagia Al-Fadhil Yang Amat Arif Dato' Abbas bin Nordin, iaitu pada malam ini kita berkisah di tajuk takluk kudrat iradat, iaitu yang ditentukan oleh Allah sejak azali, qada dan qadar Allah Ta'ala, itu kehendak ketentuan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan daripada apa yang kita dengar daripada yang sampai tadi, iaitu Allah Subhanahu Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu yang Allah kehendaki, berkuasa untuk mewujudkan ataupun meniadakan segala sesuatu yang dikehendaki. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Mungkin apa yang ditakdirkan buat kita tu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Terima kasih atas pencerahan, contoh-contoh yang diberikan, sebab pelajaran ini agak rumit sikitlah untuk difahami. Jadi perlu diberi, yang maknanya kena concentrate lah, kena beri perhatian yang begitu ni untuk memahami. Jadi alhamdulillah, huraian-huraian, pencerahan yang diberi, contoh-contoh yang mudah yang telah Yang Amat Arif bagi untuk beri kefahaman kepada para jemaah. Jadi teruskan bersama dengan kuliah atau pengajian tauhid bersama dengan Yang Amat Arif untuk kuliah akan datang, insya-Allah. Dan terima kasih kepada pengurusi Gemah Nur Iman bersama dengan timnya, dan juga kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah pengajian tauhid pada malam ini. Dan untuk kuliah seterusnya pada pukul 9.15 kita akan bersama dengan Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Ibrahim, iaitu dengan tajuk 100 Sunnah Rasulullah yang dilupakan. Jadi teruskan bersama dengan kuliah Isyak pukul 9.15, dan sebagai penutup tirai bagi kuliah Maghrib kita, sekali lagi dipersilakan
Yang Ahmad Arif, Dato' Abbas Nordin untuk membaca doa, tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Saya mohon undur diri dulu ya. Terima kasih, Dato'. Terima kasih.